kelebihan. Jazakallah. Sejak nanggut Ustaz. Dekat. Dekat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala duduk kita lagi dalam satu jemaah majlis ilmu malam ni bagi menyambung kuliah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat yang keempat muka surat yang ke-50. Ini masuk wasiat baru. Sudah habis wasiat yang ketiga hari itu. Baik. Betul ya? Betul. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis dibawa daripada Abu Dzar. Awsani khalili, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, dengan 3 wasiat. Thalathin, 3 apa? 3 wasiat. Qal, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya, isma' wa ati', dengarlah dan taatlah, walau li'abdin, walaupun walau tu walau tu salah ni, lau tu maksudnya walau, walaupun li'abdin, kepada ketaatan dan dengar itu kepada seorang hamba, majdu'il anfi, apa lagi? Kudung hidung. Hidung bagi kudung. Cacat. Kita cacat lah. Tapi majdu' tu maksudnya kudung. Pasal jadak, tak ada tangan, terpotong hidungnya, cacat lah. Ni lah, mungkin orang kata apa? Hidung macam sindrom Down tu, tak ada topek tu kan, terbelah macam tu. Walaupun begitu, fa in sana'ta, yang kedua, jika kamu membuat marqatan, makanan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuah dia. Ayak dia, mak tu ayak. Jadi di sini konteks dia kuah lah. Kita buat gulai ikan, buat beli sekilo dapat 9 ekor kan, untuk anak warna, buat bagi banyak kuah. Pasal apa? Thumma anzur ila ahli baiti jiranik, dengan hak kita masak tu, kemudian kata Rasulullah, lihatlah kepada keluarga rumah jiran kita, jiran kamu. Fa asibuhum minha, maka berilah mereka rasa sikit daripada hak kita masak tu, bimaraqatika, dengan keadaan kuah saja pun tak apa. Tak. Kalau orang tak bagi kuah lah, bagilah tenung sekor kan. Dia pasal apa? Kuah saja. Kot lah. Kadang-kadang orang makan kuah dengan nasi. Saya tengok, waktu saya duduk jaga apa ni,
makhluk asing pula. Nak warga asing dulu ni, Nepal ni. Nak kata dia pemain miskin dulu ni. Kan, tahun ni dia kaya lah. 10 tahun yang lalu kerja saya jaga mereka. Lepas tu baru mula-mula Nepal nak main. Mereka makan nasi banyak, kuah macam laut ni kan, sayur, lepas tu ayam tu kerat dua dengan kawan. Dia nak buat kata susah kan, tapi kuah tu banyak. Dan yang ketiga, wasalli salata liwaqtiha, dan solatlah, bersolatlah setiap kali solat itu pada waktunya. Rawahu Muslim mukhtasaran fil barri wasilati an Abi Dzar. Cerita ni disebut diriwayatkan daripada hadis Muslim yang berkhusus kepada tajuk bir. Bir ni maksudnya melakukan kebaikan, dan silah disambung kepada Abi Dzar. Terus hadis ni langsung. Baik. Fakun akhan nil Islam, maka jadilah seorang saudara Islam dalam apa dia? Minal amilin, dalam kalangan orang yang bekerja bihadihil wasaya thalatha, dengan wasiat yang ketiga. Maknanya kalau kitab nak sebut, jadilah orang yang Muslim, sebenar-benar Muslim, mengikut 3 wasiat yang diwasiatkan daripada Abu Dzar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahia, yang pertama, fasma' wa ata' walau li'abdin majdu'ul anfi. Kita baca tadi. Wa bihada, dan dengan ini takunu qad nafadta amra Allah Ta'ala, dan dengan ini hak kita baca tadi, maka kita telah pun mengiyakan. Bila kita baca, kita ambil, kita jadikan satu semangat, kita jadikan satu tujuan dengan 3 wasiat ini, maka kita, yang pertamanya, kita telah mengiyakan salah satu daripada perintah Allah Ta'ala yang berkata, yang berfirman dalam surah An-Nisa. Lupa bawa spek. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan sesiapa yang diberikan amanah dari kalangan kamu untuk mentaati Allah dan Rasulnya dalam memimpin kamu. Tu terjemah dia. Tak. Ulil amri itu dipilih daripada kalangan kamu yang bersesuaian, yang memimpin, mentaati Allah dan Rasulnya, maka taatlah kepada dia. Kalaulah dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidaklah sam'ah wala ta'ah. Tak boleh taat, tak boleh dengar, tak boleh ikut. Sam'ah tu ikut. Boleh diterjemahkan ikut. Wa hadha huwal matlub, dan itulah yang sebaik-baik yang dituntut oleh hadis tadi, minka kal muslim, daripada kamu semua wahai orang-orang muslim. Fa fil hadis, dalam hadis yang lain, ala muslim as-sam'u wat ta'ah. Dari hadis yang lain pula kata Rasulullah SAW, as-sam'u ala al-muslim, ke atas seseorang muslim wajib. Bila Rasulullah SAW sebut ala al-muslim, maka kaedah fiqhiyah buat keluar dari sudut bahasa, bila dikatakan ke atas seseorang, maka ke atas seseorang itu jadi hukum dia wajib. Wajib apa dia? As-sam'a, untuk ikut, wa ta'ah, untuk taat, fima, dalam apa, ahabba wa karaha, dalam apa sahaja yang dia suka ataupun dia tak suka. So kita kena taat dengan ikut. Hak kita suka ke, hak kita tak suka ke, kalau itu datang daripada Al-Quran dan Sunnah, dan dibawa oleh seorang pemimpin yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, suka atau tidak, kena ikut. Contohnya kita tak suka
Hak orang duduk sini potong tangan. Tak suka dalam hati ni rasa macam tak patut nak hukum potong tangan, habis tangan orang. Kena ikut ke tak? Kena. Pasal itu adalah hukum Al-Quran dan hukum As-Sunnah. Nak suka atau tidak, kena ikut sebagai seorang Muslim yang sebenar-benar Muslim. Illa, kecuali ayyu'mara bima'siyati, kalaulah seorang pemimpin itu menyuruh atau memerintahkan yu'mara bima'siyah, dengan segala benda maksiat. Dan maksiat yang paling besar adalah bermaksiat dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa dia itu bermaksiat dengan Al-Quran dan Sunnah? Meninggalkan apa yang Allah suruh, melakukan apa yang Allah larang, maka itu adalah bermaksiat dengan Al-Quran. Meninggalkan apa yang Rasulullah SAW suruh, melakukan apa yang Rasulullah SAW larang, maka itu adalah bermaksiat kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksiat yang paling besar. Jadi kalau disuruh begitu, apa Rasulullah SAW kata, fala sam'un wala ta'atun, maka tidak wajib, tidak perlu, tidak harus, semua hukum-hukumnya tu tak payah dengar, ikut, ataupun tak payah taat. Itu hukum dia. Ini hukum. Kalau taat juga, maknanya kita dah terkeluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Taat kepada maksiat, maka kita keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu kena ingat. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, dengarlah, ikutlah, wa ati'u, dan taatlah kamu semua. Wa in ista'mala alaikum, kalaulah kamu berada, bekerja di bawah seorang abdun habasyi, seorang hamba hitam, kulit hitam, Habsyah ni orang kulit hitam, ka'anna ra'sahu zabibah, yang mana kepala dia tu nampak macam biji kismis. Apa maksud? Hitam. Lagu mana pun kalau kita ada ketua, diangkat menjadi ketua, seorang yang buruk rupa, nak kata Rasulullah ni, tetapi dia mengikut Al-Quran dan Sunnah secara tetap, tidak tergoncang ataupun terhalang ataupun terjatuh daripada jalan Al-Quran dan Sunnah, walaupun asal dia tu tak elok, keturunan dia tak elok, dia daripada golongan hamba, dia daripada orang merempat, dia bukan ada-ada, maka wajib kita sam'a wa ta'ah. Wajib. Kadang-kadang kita pilih bulu juga. Nak pilih pemimpin ni, kan? Kita pilih hak duk, hak semat, hidung tinggi, gigi bersusun, kan? Mai gigi tak ada, jarang orang pilih pemimpin gigi tak ada. Dia kata boleh pemimpin tu, kan? Gigi satu kacik ke atas satu, tinggal kacik ke bawah satu, kan? Kan? Ada orang pilih pemimpin tu? Tak ada lagi, kita nampak pemimpin yang lagu tu, kan? Semua bersusun elok. Nampak? Jadi lagu mana pun seorang itu yang menggambarkan bahawa Allah itu tidak melihat kepada rupa seseorang kecuali iman dan takwa. Jadi kalau dia seorang yang teruk daripada penampilannya, tetapi dia berkemampuan dalam mengikut Al-Quran dan Sunnah, tetap dia pada jalan tersebut, maka kalau dia berkemampuan untuk memimpin, boleh sahaja nanti kalau tak ada orang lain. Contoh begitu. Wahdir, hati-hatilah, kata kita kata wahdir, hati-hati. Admus sam'i wa ta'ati, tidak mendengar, tidak mengikut ataupun tidak taat. Wa illa mitta maitatan jahiliyatan, ataupun kamu akan mati dengan kematian jahiliyah. Dia pun tak nak sebut, hati-hati
dengan pemimpin-pemimpin yang berkredibiliti dalam mengikut Al-Quran dan Sunnah secara tetap, walaupun hak kita tak suka, tapi itu datang daripada Al-Quran dan Sunnah, dan dia memimpin dengan kepimpinan Al-Quran dan Sunnah. Kata kita, kalau tak ikut, ini bukan saja kitab baca, kitab ini ditulis oleh Abdullah Al-Afifi, seorang alim, dan ulama lain pun sebut begitu juga dalam mentafsirkan hadis-hadis sam'ah wa ta'ah. Kalau kita tak ikut pemimpin yang begini, maka hati-hati, kemungkinan kita akan mati maitatan jahiliyah. Kita akan mati dengan kematiannya seperti mana kematian orang-orang jahil. Maksudnya tidak ada keberkatan waktu kematian, tidak ada rahmat Allah turun waktu kematian, tidak ada kasih sayang Allah turun waktu kita nak mencapai, nak menghadapi sakaratul maut. Yang kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati yang baik. Mari dulu tu imam di Selangor, Selangor meninggal dalam sujud. Kematian yang dirindui, mati dalam rukuk, mati dalam sujud, mati dalam berzikir Quran, mati sambil baca Al-Quran. Di Mekah tahun lepas, seorang imam, seorang Bilal, dia lepas solat tahajud dekat masjid, nak tunggu azan subuh, dia baca Al-Quran, tiba-tiba menghembuskan nafas yang terakhir dalam pembacaan Al-Quran. Orang ingat dia duduk baca Quran, rupanya bila orang sentuh dia, Bilal, azan tu nak masuk dah, matilah. Masya Allah. Macam mana kita nak mati dalam maitatan hasanatan, mati yang baik? Maka lazimkan diri kita setiap masa dengan kebaikan. Kata Rasulullah, seseorang itu mati di atas apa yang dia lakukan. Maknanya, kalau kita banyak sangat dalam keadaan ibadah kita tu sikit, keberangkalian kita akan mati dalam main banyak. Betul tak? Siang malam main badminton, lepas subuh badminton, lepas zuhur badminton, main lah, main lepas isyak badminton sampai pagi. Tengok tak? Maknanya banyak badminton daripada amal ibadah ni. Tak? Kemungkinan Allah tarik pada waktu yang dia tengah main badminton. Pak pop. Tentu piok. Tak? Kemungkinan sebab tu kata Rasulullah, ajal ni dia tak kira waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiru, tak akan dia tangguh, wala yastaqdimun, tak akan dia ke depan. Tepat masanya dia ambil terus. Jadi kalau orang duduk tengah kita tu, waktu kita berzikir tadi, lepas mayang maghrib kita ada kuliah, kita contoh habis kuliah kita sembahyang isyak, kemudian kita ada baca Quran sampai pukul 11. Time dia nak main ambil tu pukul 10.30. Selalu tu kita duduk main badminton, tak baca Quran. Betul tak? Tengah-tengah main badminton 10.30, dia ambil tengah main badminton. Tapi kalau kita duduk baca Quran, tengah-tengah kita duduk baca Quran 10.30, dia ambil. Alhamdulillah, husnul khatimah. Jadi pesanan saya ni, kita kena tukar jadual. Jadual ni kena tukar selalu. Main teka-teka aja. Main kira. Main di masjid. Main di masjid kira. Tapi jangan sampai orang komat baru nak masuk. Masuk bila azan berhenti sat, kita tiru sunnah-sunnah yang terdahulu. Sekarang pun ada negara-negara yang macam tu. Kita tengok di Madinah, bila azannya dia tutup semua. Tu sebab hukum tak tutup pakai kena sita lah dia punya kedai tu. Jadi hukum begitu. Kita tak ada hukum lagu tu, tapi kita boleh buat macam tu, tukar jadual.
Azannya tinggal sat. Kan? Tinggal sat. Kita tengok. Baik. Allah. Wahda. Faqad thabata aidan. Maka telah terbuktilah juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, sesiapa yang khala'a yadan. Khala' ni koyok, tapi nak sebut kata sesiapa yang mengkhianati perjanjian. Khala'a yadan tu maksudnya apa dia? Bila kita nak taat kepada sesuatu, kita mesti ada ikatan perjanjian. Kan ikatan syahid. Boleh? Boleh. Kan? Bila orang sign memorandum, kita mesti syahid, aqad. Nak kahwin, akad. Maksudnya apa dia? Ada perjanjian. Kalau kita khala'a yadan, maksudnya mengkhianati perjanjian untuk taat kepada pemerintah yang betul-betul mengikut Al-Quran dan Sunnah, laqiyallahu yawmal qiyamah, kata Rasulullah, akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, wala hajatan lah, Allah tak berhajat kepada dia. Masya-Allah. Kita nak pergi jumpa Allah dalam keadaan kita khianat kepada pemimpin yang betul-betul ikut Islam, ikut Al-Quran, ikut Sunnah, menasihati kita, langsung kita tak mau dengar. Tak, ajak kita buat baik, langsung kita tak mau dengar. Taat pun tak, dengar pun tak, ikut pun tak. Maka kita akan berjumpa, mati kita nanti, kata Rasulullah SAW, berjumpa di akhirat, Allah tak mau pun berjumpa. Siapa lagi kalau kita tak mau jumpa di akhirat nanti, kalau kita tak jumpa dengan Allah, siapa kita nak jumpa? Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada teduhan di akhirat nanti kecuali teduhan Allah. Kalau Allah dah tak mau tengok kita, kita nak pergi cari siapa? Kena ingat macam ini hadis Rasulullah SAW. Ini saya baca. Ya pun ada buku tu, bukan dia rekod. Tak, lagi kata saya rekod. Wa man mata, sesiapa yang mati, walaysa fi unuqihi, tidak ada pada tengkuknya, bai'atun. Maksud apa dia? Tidak ada pada tengkuknya perjanjian. Maksudnya sesiapa yang mati, dia itu tidak pernah ada satu ketaatan ataupun ikutan. Maksudnya dia dengan Al-Quran pun buat tak tahu, dengan Sunnah pun dia buat tak tahu, dengan pemimpin yang duk ajak dia pun dia buat tak tahu. Hang-hang lah, aku nak hidup senang sudah. Janji aku hidup. Mati dia, kata Rasulullah SAW, mata maitatan jahiliyatan. Dia akan mati dengan keadaan kematian yang seperti mana kematian orang-orang jahiliyah. Apa dia kematian sebenarnya orang jahiliyah? Kematian yang tidak ada nur, kematian yang tidak ada iman dalam diri dia. Pasal dia dah tolak sam'u wa ta'ah, ini termasuk di dalam keimanan seseorang kepada Allah SWT. Sebab bila Allah bagi arahan, bila Rasul SAW bagi arahan, maka arahan itu wajib didengar. Bila kita buat main-main dengan arahan itu, maka kita telah tolak daripada satu daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu kena ingat. Bila kita tolak satu daripada arahan Al-Quran dan Sunnah, maka kita telah pun tolak keseluruhan Islam itu sendiri dari segi aqidahnya. Ini yang orang kadang-kadang tak faham. Ustaz, saya ni bukan tolak semua, betul? Saya ni tolak tak puasa ya. Saya tak boleh terima puasa-puasa ni. Ada ke puasa, Allah bagi makan, kita tak makan. Ada contoh kan? Adakah ditolak Islam keseluruhannya? Ya. Itu kena ingat. Jadi tak boleh tolak satu hukum pun dalam Al-Quran. Ini bukan cerita pasal politik, tapi pasal memilih pemimpin, maka masuk dalam bab politik ni. Ini bab politik. As-sam'u wa ta'ah. Jadi kalau berpolitik itu dihalang,
maka kita telah tolak satu daripada arahan yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bila tolak satu ini, maka maitatan jahiliyatan, takkan mati dalam keadaan kematian yang jahiliyah. Tang mana ada arahan berpolitik ni? Nak buka surah Al-Ma'idah ada. Yang kita duk baca selalu waktu hari raya tu pun ada. Takbir tu, dalam takbir hari raya ada. Dalam surah Al-Baqarah ada. Allah sebut jangan kamu memilih pemimpin daripada golongan orang-orang kafir. Ada. Dalam surah, banyak dalam surah Taubah pun ada. Ada lagi. Ada. Bila sebut jangan memilih pemimpin, tu apa maksud? Bila berkaitan dengan perkara kepimpinan, maka itu bermaksud kita pun nama politik. Politik itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa orang putih. Dalam bahasa orang putih nama dia politik. Dalam bahasa Arab nama dia as-siyasi. Ingat? As-siyasah. Asal daripada perkataan siyasi, dia jadi siyasah. Dalam hadis ada perkataan tu. Dalam Al-Quran dia ambil perkataan al-amir ataupun pemimpin. Ada. Saya tak ingat ayat tu. Jadi itu salah satu. Berpolitik itu adalah salah satu daripada arahan Allah dan Rasulnya. Tolak yang tu, itulah yang Rasulullah SAW sebut maitatan jahiliyatan. Ada juga orang yang tak mau pilih pemimpin ikut suka lah, jadi apa? Betul tak? Ada juga lagu tu. Ada lepas dah. Saya baca lambat banyak, ustaz baca lepas tak mau dengar. Apa nanti tunggu. InsyaAllah. Baik. Ada pula nanti tu. Habis cerita pasal sam'u wa ta'ah, dengar dan ikut. Masuk dalam bab yang kedua. Wa in sana'ta mirqatan. Sebab apa Rasulullah bawa mai benda sam'ah wa ta'ah ni? Pasalnya dia nak bawa selepas ni perkara yang sangat kecil. Nampak? Rasulullah ambil dulu as-sam'ah wa ta'ah, nak ikut ke tak? Kalau yang tu kita tak boleh ikut, yang kedua ni langsung tak boleh ikut. Tak. Hak besar dulu. Kata Rasulullah, sam'ah wa ta'ah, boleh ikut? Boleh ya Rasulullah. Kalau boleh ikut, maka ambillah yang kedua ni. Jika sana'ta mirqatan, kalau kamu membuat satu masakan yang berkuah, fa'akthara ma'uha, maka banyakkanlah kuahnya. Summanzur ila ahli baitin, yang kita baca tadi. Farubbama, itu fa'asibhum minha bimirqatik. Farubbama, dan kemungkinan rubbama tu kemungkinan, kanu yatadawwaruna, mereka berada dalam kesangatan. Daru yatadawwar dawrah, berada dalam kesangatan jau'an, lapar. Nampak? Kau kecil je, perkaranya lapar. Jiran sebelah lapar. Kecil ke besar? Kecil je. Tapi hak tu adalah datang selepas perkara yang sangat besar, iaitu as-sam'u wa ta'ah, dengar kepada arahan pemimpin. Dan pemimpin itu adalah Rasulullah SAW. Tak? Maka Rasulullah SAW suruh tengok jiran kamu. Bila masak benda-benda yang berkuah, banyakkan masak kuah dia. Kalau tengok kemungkinan jiran kamu itu berada dalam kesangatan lapar, wa fi asyadil hajah, dan dalam keadaan asyad, kesusahan, hajat ataupun keinginan. Hajah ini keperluan. Ila ma yasuddu ramqihim wa yutfi'u nar jam'ihim, dalam keadaan untuk menutup kelaparan mereka itu. Ramqahum tu maksudnya tempolok mereka tu. Dia makan, kita kata tempolok lah kan, tapi kita perut ayam dia pakai tempolok kan, contoh macam tu lah maksud dia. Dalam nak memenuhi perutnya mereka itu,
dan untuk menutupi yutfi'u nara jaw'ihim, kehangatan kelaparan mereka. Ada orang panggil hangat lapar, tapi itu kaedah bahasa Arab. Lapar ni kadang-kadang boleh buat bagi orang marah, betul tak? Itu nak maksud daripada nar tu. Api kelaparan mereka, marah. Tak, kerana lapar orang boleh buat macam-macam. Orang lapar dia tak apa lagi. Tak. Kita sendiri lapar, kita boleh tahan lagi, mati tak apa. Tapi bila orang itu ada anak yang lapar, ada isteri yang lapar, ada keluarga yang lapar, lebih daripada merompok dia boleh buat. Tak. Itu kena hati-hati. Tak. Sebab di akhir zaman kata Rasulullah SAW akan berlaku syiddatul ju' yang sangat hebat, kelaparan. Kita panggil dia apa? Satu zaman kelaparan yang sangat hebat. Kemungkinan kata Rasulullah, jiran kita akan datang rumah kita untuk membunuh kita kerana mencari makan. Kebuluran, kan? Kebuluran yang sangat dahsyat. Jadi kita kena bina daripada sekarang. Kena kena bina, kena latih dengan jiran ni, kan? Summa wa fi hadha, dan dengan sebab ini yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam aidan, berkata jugalah, bersabda jugalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta mirqatan, kalau kamu masak sesuatu masakan yang berkuah, fa aktsaru ma'aha, dan banyakkanlah kuahnya, wa ta'ahada, dan layanlah jiranak, tetap jiran-jiran kamu, layanlah. Dulu orang tua-tua dulu ada, waktu mak-mak saya, waktu saya muda, bila masak lauk, pinggan dia bagi sekok kat orang sebelah. Tidak, kadang-kadang kita pun fikir, tanya cukup ke sekok bagi kat orang sebelah? Mak kita sebut, jadilah. Nak abang kata sunnah itu dipraktikkan. La, cuba bagi tengok. Ada orang buat juga. Tak payah lagi, kan? Dia nak bagi apa? Ni ada orang ni, kan? Kan? Dia kerja nak buat orang. Itu saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri zaman milenium ni. Bila ada orang main bagi sesuatu, tiba-tiba ada ahli-ahli keluarga tengok, bahaya ni, tiba-tiba dia bagi, mesti ada apa-apa. Jangan, saya kata, kan? Sunnah Rasulullah yang kita nak cuba praktikkan tu tak jadi. Sebab dengan su'udan, sangkaan buruk yang ada dalam hati. Tak? Takut sungguh nak mati tu. No, sampai orang bagi makan pun tak mau. Makan bila mati pi lah. No. Takut tu sampai hentak tu. Orang bagi makan pun kita tak mau, kan? Kadang-kadang orang bagi standar pisang. Ambil lah. Waktu PKP dulu pun macam tu jadi. Jadi kepada keluarga jauh saya, kan? Ada orang bagi, tak pernah orang bagi, kan? Tiba-tiba main bagi standar pisang. Tempoh PKP kan tak ada pergi mana. Main ada kawan tu bagi standar pisang. Dia kata, boleh makan. Maksud kata, pasal apa tak boleh makan? Dia tak pernah bagi pun. Tak ada apa-apa. Masya Allah, dia kata, tak mau main kat saya, kan? Biar pergi dia nak buat apa pun, kan? Habis sangat mati. Takut sungguh orang mati ni. Sungguh takut kalau dengan mati. Sebelum mati tu, jangan sakit. Tu mata kau tu. Jadi tahu. Masya-Allah. Baik. Waqad, dan kata Rasulullah SAW lagi, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman dengan Allah sepenuh-penuh iman, tak ada lah, tidak ada sikit-sikit ambil, sikit-sikit tolak, tak ada. 100% beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhirat. Maka apa dia?
falyuhsin ila jarih, maka perbaikilah hubungan di antara jiran-jiran dia. Kena perbaiki hubungan. Dan salah satu daripadanya adalah itulah masakan yang kita masak, kita sedekahkan sikit. Tak kira dia mantap pula. Kadang-kadang kita bagi, dia tak bagi balik, tak payah ingatlah. Kan? Macam kita dia bagi. Dia tak pernah bagi satu sen pun, dia tak pernah bagi satu masakan pun, kan? Dia pilihlah. Kita praktikkan kita dulu. Lama-lama dia bagi. Kita bagi gulai. Dia bagi kuih koci je. Pula dah. Lagu mana pun ada balasan tu, alhamdulillah. Itulah dia silah ar-rahim yang kita perlu bina sedikit demi sedikit, yang telah pun ditinggalkan. Kalau kita tengok anak-anak muda hari ni pergi duduk taman-taman. Siapa pun tak kenal jiran dia. Taman Penaga sudah. Taman Penaga, kan? Siapa dia duduk sebelah pun dia tak tahu. Kan? Jadi kena kenal. Tapi lah ni bila orang kata nak kenal, dia kata busy body juga. Itu masalah. Fikrah tu main pada mana orang tak tahu. Kan? Dulu di Ipoh dulu waktu saya duduk ni, banyakkan anak-anak muda ni suka cari taman-taman yang bukan orang Islam banyak. Kata Rasulullah, kalau kita nak cari tempat duduk, carilah depan, belakang, tepi kanan itu Islam. Kerana untuk memudahkan dalam kita ni dari segi ibadah seharian. Tapi budak-budak muda ni dululah, ingat dalam 15 tahun yang dulu saya duduk di Ipoh, kebanyakan yang duduk cari, bila tanya tak ada orang Cina ke orang Hindu kan nak duduk dekat. Saya kata pasal apa? Elok. Rupanya senang nak buat macam-macam. Tak elok. Ada pun ada. Lagu tu pun. Jadi tapi common sense-nya bila nak kata jiran ni, semua orang kata busy body ya. Nak beritahu. Tak, kita keluar daripada sunnah Rasul kalau kita buat macam tu. Tak. Baik. Maka kata sabda Rasulullah SAW lagi, khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Sebaik-baik seorang jiran itu, kita lah, maksudnya kita ni berjiran, adalah sebaik-baik seorang jiran itu adalah apabila dia melakukan kebaikan pada jirannya, maka dia diiktiraf sebagai sebaik-baik jiran. Nanti sebut lagi, tak habis buat jiran, tapi kita masuk buat solat. Sikit-sikit. Wala sima aqrabahum ilaika baban. Jadi nak ambil jiran yang mana dulu? Sesungguhnya kata kita, ambillah sima aqraba ilaika baban. Yang terdekat nak dikira jiran kita itu dari segi pintu rumah. Pintu rumah yang terdekat. Faqad rawiya anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, satu hari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, qultu ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni li jarain, aku ni ada dua jiran, fa ila ayyahuma ahdab, yang mana satu yang aku nak beri hadiah, yang mana dulu yang nak bagi hadiah. Qala ila aqrabahuma minka baban, berilah kepada yang terlebih dekat daripada kedua-duanya itu dari segi pintu rumah. Kalau kita pintu rumah di sini, tu jalan, yang tu depan kita ada jiran, tepi kita ada jiran, sebelah ni ada jiran. Yang mana terdekat, adakah depan jalan tak? Sebelah kanan dan yang kiri. Sebelah kanan dan yang kiri mana dekat lagi? Pintu kita duduk sebelah kiri itu lebih dekat ke? Kita buat pintu sebelah kanan lebih dekat. Tu kira. Itu nak kena kira. Wadzalika li'anna jaruka wala simal adna minka hasian. Sesungguhnya jiran kita itu wala sima, tidak yang paling dekat, minka hasian, yang mana bila pintu itu dekat, maksudnya dekatlah rumah jiran itu dengan kita, maka dekatlah perasaan dia. Pasal apa? Kalau kita Zulkah nak dia dengar, dia dulu dengar. Kalau berlaku apa-apa, dia dulu dengar. Tempik kena ada ulang kawan-kawan sebenarnya menjadikan dia dulu dengar. Hasian wa ma'nawiyan, dia dulu nampak. Dulu saya duduk di Jordan, saya duduk seorang. Satu hari jiran saya paling dekat adalah jiran
atas rumah saya. Saya duduk di bawah. Itu paling dekat bab pintu saya dengan pintu atas dia, saya dekat. Jadi dia tuan rumah dia sentiasa duduk cek saya ada tak ada. Satu hari saya pergi universiti, rumah saya terbakar. Saya lupa tutup api ayam, terbakar. Bila dia terbakar, dia turun. Saya tak tahu ni, balik daripada universiti tu tengok-tengok, dia duduk atas kursi, pintu rumah saya terpelahang, daun pintu satu jahanam. Dia kata, buat apa ni? Dia kata, hang buat apa pagi tadi? Dia kata, Allah, hitam ni. Kalau terbakar betul-betul dengan rumah dia terbakar. Nampak? Nak abang kata dia tu lah yang paling awal tengok. Yang boleh tengok. Sama dia, jiran yang paling dekat. Jadi dia bila dia pecah pintu, dia buat dalam kaedah apa, hilangkan nasib baik tonggeh tu dekat tu tak meletup. Pasal duduk seorang. Lupa. Wadiniyan, dan dari segi keagamaan, cara hidup, maknanya dia boleh tegak ke, dia boleh hajak ke, dia boleh gerak ke, kok kita terlambat untuk solat dan sebagainya. Tu kadang-kadang orang tua dulu buat. Tapi bila buat lagu tu, kita kata apa? Oh, sibuk lah. Mantap lah. Betul tak? Ketuk pintu, jom. Kita nak pergi apa ni? Pergi solat, jom. Oh, sibuk lah. Tak pergi orang pergi lah. Aqrabu ilaika min ahlika wa ashiratika. Sesungguhnya jiran macam ni lebih dekat daripada kamu, daripada keluarga kamu. Keluarga kamu maksudnya adik-adik kita yang duduk jauh-jauh lah, bukan keluarga kita dalam rumah dah. Adik-adik kita yang ada family dia sendiri. Wa ashiratika, wa ashiratuka, dan kata apa? Pihak apa? Anak-anak, sepupu sepapat. Itu maknanya yang asyir ni keturunan. Macam tu. Kan siapa yang lebih dekat? Jiran. Kalau jadi kat apa-apa kat kita, tu keluarga-keluarga kita tak tahu ni. Tak. Tapi yang tahu jiran. Tak. Wa asra'u linajadatika, dan dialah jiran itulah yang paling cepat untuk boleh membantu kita inda syada'id, dalam keadaan keperitan, dan nawazir, dalam keadaan kesusahan. Tak. Nak tolong angkat gas ke apa ke, nak tolong apa? Takkan nak telefon apa ni? Mak duduk di, ayah duduk di Johor Bahru, mak, ayah mai tolong sana. Gas tak boleh buka. Ada tolong ingat. Fa ahsin, maka perbaikilah, buatlah elok-elok. Ila jarika wa kun barran, kepada jarika, jiran kamu, dan jadilah orang yang baik. Barran, sentiasa menjadi diri itu menjadi baik. Wala tansa qauli Rasul SAW, jangan lupa sabda Rasul SAW, la zala Jibril, la zala Jibril. Jibril ni kata Rasulullah sentiasa, tidak pernah lupa, tidak pernah tidak. La yazalu Jibril yusini, menasihatkanku biljar, tentang jiran, sehingga hatta zanantu, aku rasa, aku bersangka, annahu sayurithahu, sesungguhnya aku sampai dia mewasiatkan kepada aku tentang jiran, seolah-olah dia nak mewariskan jiran tu tentang ilmu yang dia warisi ke atasku. Maknanya seolah-olah Jibril ni duk abad pasal jiran, seolah-olah Jibril pun nak buat macam mana kawan dia berkawan dengan Rasulullah SAW tu, begitu juga dengan jiran. Macam tu sekali. Tak. Jadi kita kena jagalah jiran-jiran kita. Tapi hari ni alhamdulillah duduk di hutang yang jiran-jiran kita ni, adik-adik kita. Video orang kata tak boleh duduk dekat-dekat, kadang-kadang gaduh. Tak kira lah adik-beradik ke, bukan adik-beradik ke. Yang penting bila dia rumah kita berdekatan dengan rumah dia, maka dialah itu jiran kita. Dari segi ada hubungan persaudaraan ataupun tidak, jangan ambil kira. Yang penting dia adalah jiran kita. Dan Rasulullah juga pesan, kalau kita nak pergi mana-mana, nak duduk di tempat mana-mana, pilihlah jiran-jiran yang baik dari segi agama, dari segi amalan. Tak. Jadi jangan pilih
jiran-jiran yang bukan Islam duduk sebelah menjelah, nanti susah. Saya pernah dulu duduk di Sungai Petani. Tak tahu kata depan rumah tu rumah orang Cina kan. Yang nak kata susah tu macam mana? Tiba-tiba ada salah seorang mereka tu mati 30 hari tak boleh tidur. Yang duk ketuk keteng. Main malamnya pukul 12 yang ketuk keteng. Oh kata punggah lah. Tak boleh tidur 30 hari. Depan tu yang ni rumah saya, tu depan tu rumah saya. Keteng. Dia takut kok roh tu main. Dia suruh halau roh tu kan. Dengan kita lagi tak boleh tidur. Jam tu. Baik, jadi sebab tu Rasulullah pesan dah, nak pilih tempat, pilihlah jiran-jiran orang Islam. Nah, insya-Allah kita berhenti kat sini. Ada soalan ke apa-apa boleh tanya saya. Ini di bawah biasa. Baik. Ada soalan? Tak ada. Siapa ada soalan? Ada. Insya-Allah. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'usri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم وأوسع وسهل علينا أمورنا في الحياة الدنيا والآخرة وأعطنا الصحة واشفنا من كل مرض إنك أنت الشافي لا شافي إلا أنت وأعذنا من البلاء والوباء وأعذنا من عذاب القبر وأعذنا من عذاب النار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih.